Ya, selamat kembali para penonton dan seterusnya kita nak berkongsi pada anda berkenaan dengan kemuliaan bulan Syakban dan alhamdulillah hari ini merupakan 3 Syakban 1444 Hijri. Jadi ramai umat Islam yang berlumba-lumba untuk kita melakukan ataupun menambah baik ibadah-ibadah kita untuk kita menuju ke Ramadan insya-Allah. Jadi apakah antara persediaan boleh kita lakukan dan sebagai umat Islam kita perlu mengenali setiap bulan itu apakah antara keistimewaannya, dan untuk hari ini kita nak memberi fokus kepada bulan Syakban, kemuliaan bulan Syakban, dan bersama dengan kita saya kenalkan iaitu Ustaz Ahmad Abdullah Sani selaku penceramah bebas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi kita Ustaz. Jumpa kali kedua insya-Allah. Dan untuk hari ini kita nak berkongsi berkenaan dengan kemuliaan bulan Syakban. Sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut lagi, mungkin kita nak tahulah tentang apakah keistimewaannya bulan Syakban ini Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in amma ba'du. Terima kasih sekali lagi pada Raja Sofia selaku hos pada pagi ini rancangan Selamat Malaysia, penerbit, kru dan seluruh penonton Selamat Pagi Malaysia yang dikasihikan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah hari ini hari Jumaat yang pertama bulan Syakban. Masya-Allah. Dan 3 Syakban pada pagi ini kita dapat bertemu dan alhamdulillah bulan ini adalah satu bulan yang sebenarnya juga tidak kurang pentingnya. Betul. Tidak kurang pentingnya untuk kita sering ingat kerana kita dah terlalu dekat dengan bulan Ramadan. Ramadan hanya kurang lebih 27-26 hari lagi kita akan masuk, dan kalau kita ingat bermula Rejab yang lepas kita akan memperbanyakkan doa kepada Allah dengan doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab dan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam bulan Ramadan. Sebut dari segi kelebihan, beberapa kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Di antaranya bulan ini Allah mengangkat amalan umat pada bulan Ramadan yang mulia ini, dan di samping pada bulan Ramadan ini juga kita akan ingat satu peristiwa ataupun satu malam yang malam itu dikenali dengan malam nisfu Syakban. Dan juga ada beberapa lagi amalan yang boleh kita lakukan untuk kita memperbanyakkan sebagai satu momentum untuk kita menghadapi Ramadan yang tidak lama. Itu dia malam yang cukup istimewa buat seluruh umat Islam, iaitu malam nisfu Syakban. Dan ketika itu umat Islam disuruh untuk menghidupkan malam nisfu Syakban. Jadi apa antara perkara yang boleh kita lakukan untuk menghidupkan malam nisfu Syakban tu Ustaz? Okay, alhamdulillah. Sebenarnya ada beberapa jalur hadis yang menceritakan tentang malam nisfu Syakban, antaranya yang sahih daripada Sahih Ibn Hibban, Muaz bin Jabal radhiyallahu an menyebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat makhluknya pada malam nisfu Syakban kemudian mengampunkannya kecuali 2 golongan, yakni orang yang syirik dan orang yang bermusuhan. Dan kalau kita melihat pendapat daripada ulama, antaranya Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab kita, menyebut dalam kitab Al-Um bahawa ada 5 malam yang mustajab doa. Antaranya malam Jumaat, di malam tadi, yang keduanya malam Idul Fitri, yang ketiganya malam Idul Adha, yang keempat ialah malam di awal bulan Rejab, dan yang kelima ialah malam nisfu Syakban. Dan juga ini adalah satu perkara yang boleh kita ambil peluang untuk kita menghidupkan malam itu dengan memperbanyakkan ibadah kepada Allah. Ya, itu dia. Jadi insya-Allah kita semua perlu merebut peluang lah kan? Ya, benar. Ganjarannya cukup besar kan, Ustaz kan. Tapi kadang-kadang Ustaz, bila kita bercakap bila dah masuk bulan Syakban ni kan, bulan Rejab tu mungkin pada awal ni semuanya bersemangat secara istiqamahnya lah kan, kita berpuasa sebagainya. Bila masuk bulan Syakban ni mungkin ada yang rasa dah momentumnya dah agak slow down sikit, dah agak menurun kan? Dan sebenarnya Syakban ini adalah untuk kita mendidik perut kita, untuk mendidik secara fizikal dan juga rohani kita lah untuk menuju Ramadan sebenarnya Ustaz. Ya, bagaimana? Okey, benar. Betul, kadang-kadang kita Rejab hari itu kita dah rasa semangat. Tiba-tiba datang Syakban ni kita rasa down pula. Betul? Ataupun kita terlalai. Sebab Nabi SAW juga pernah menyebut ketika mana Usamah bin Zaid radhiyallahu an bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan sebagaimana engkau berpuasa lebih di bulan Syakban. Kemudian Nabi SAW bersabda, zalika syahrul yaghfulun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan. Sebenarnya
bulan ini maksudnya adalah bulan yang mana manusia sering lalai. Bulan Syakban ini manusia sering lalai di antara 2 bulan, yakni bulan Rejab dan bulan Ramadan. Jadi itu satu bentuk peringatan Nabi sebab manusia terlalai padanya. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita memperbanyakkan lagi amalan di bulan Syakban ini sebagai satu usaha untuk kita nak menyambut Ramadan yang tidak lama lagi. InsyaAllah. Antaranya yang kita boleh buat ialah membanyakkan membaca Al-Quran selain berpuasa. Yang keduanya ialah solat sunat, zikir dan istighfar, dan juga kita berdoa serta bersedekah. Di bulan Syakban ini kita gandakan, dan kalau kita sebut puasa, kalau bulan selain daripada Ramadan Rasulullah berpuasa sebulan, bulan Syakban ada saya merujuk beberapa sumber, antaranya Nabi akan berpuasa lebih di bulan Syakban berbanding bulan-bulan yang lain. Kalau bulan-bulan lain Nabi mungkin puasa 11 hari. Kita faham Isnin Khamis 8 hari sebab 4 kali sebulan, Isnin Khamis. Kemudian 3 hari putih 13, 14, 15. Kemudian yang lebih tu adalah di bulan Syakban Nabi lebih berpuasa. Dan ini masuk bila kita baca-baca kan Ustaz, kan ada yang berkongsi iaitu berkaitan dengan puasa di awalnya mungkin 3 hari, pertengahannya 3 hari kan. Jadi genapkan kalau boleh genapkan berapa yang sebaiknya Ustaz untuk sama-sama kita memperbaikilah diri kan Syakban sebelum menuju ke Ramadan ni. Kalau nak kata dari segi dalil berapa yang perlu kita genapkan, dia tak ada. Dia tak adalah kata dari segi spesifiknya tak ada. Jadi atas kita. Sebab Nabi berpuasa lebih di bulan Syakban berbanding bulan-bulan lain. Ramadan Nabi berpuasa sebulan. Selain daripada bulan Ramadan, di bulan Syakban Nabi lebih. Jadi kita ambil lebihkan sikit daripada bulan-bulan yang lain. Allah Alam. Itu yang pentinglah. Kalau mungkin bulan-bulan sebelum ini 11 hari kita berpuasa, jadi mungkin boleh buat 15 ke, bergantung pada kemampuan kita jugalah kan Ustaz kan. Okey, dan sebenarnya Ustaz, bila kita bercakap tentang bulan Syakban ini adalah bulan juga untuk kita memperbaiki diri kita lah. Selain daripada kita dekatkan diri kita kepada Allah SWT, mungkin kita boleh memperbetulkan bacaan kita, teliti balik solat kita, solat keluarga kita, anak-anak kita kan, sebelum kita menuju Ramadan untuk kita berjemaah bersama dengan keluarga kan. Jadi ini adalah kesempatan yang baiklah sebab di bulan Syakban ni pun ganjarannya besar Ustaz, betul? Betul. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi apa antara ganjarannya sekiranya kita memperbaiki diri kita untuk ke jalan yang lebih baik dan juga untuk menjadi insan ataupun umat Islam yang lebih baik, insya-Allah. Benar, bulan Syakban ni bulan yang terbaik untuk kita mempertingkatkan lagi amalan. Dengan kita antaranya mungkin kita meningkatkan keimanan diri seperti yang saya sebut tadi. Beberapa amalan kita gandakan. Umpama begini, kita bulan Syakban bulan Rejab itu kita dah masuk gear 1. Dah nak masuk gear 2. Bulan Syakban ni kita berada pada gear 3. Ramadan nanti kita masuk gear 4 dan kita akan terus masuk pada gear yang paling laju. Betul. Jadi amalan-amalan itu kita pertingkatkan, di samping kita buat persediaan dari segi fizikal kita. Sebab juga sebahagian ulama menyebut sekiranya orang yang tak pernah berpuasa di bulan-bulan selain ataupun dijarang puasa sunat, disebut bahawa elakkan daripada dia berpuasa pada selepas 15 Syakban. Sebab takut badan dia terkejut. Jadi kita ambil yang kalau dah membiasakan diri dengan puasa sunat, teruskan. Yang berikutnya ialah kita cuba mendalami ilmu agama. Seperti yang Raja Sofia sebut, waktu ni kita buka balik semak kitab tentang puasa, apakah amalan-amalan zikir-zikir yang boleh kita baca, solat-solat sunat yang kita boleh pertingkatkan, dan yang berikutnya juga adalah kita buat persediaan dari segi mental bahawa kita dah terlalu hampir dengan Ramadan yang akan tiba ini, insya-Allah. Insya-Allah. Dan kalau Ustaz kata ialah kita boleh dekatkan diri kepada Allah SWT, dan inilah ruang dan peluang untuk kita lakukan solat taubat, perbanyakkan tahajud kita juga Ustaz kan. Betul. Jadi selain daripada amalan-amalan itu lagi kan, apa lagi yang boleh kita lakukan sebagai contoh? Ialah mungkin golongan wanita khususnya tak berkesempatan untuk sepenuhnya memberi memberi komitmen kepada Allah SWT. Tapi ada perkara-perkara yang boleh dilakukan untuk sama-sama kita mengejar pahala Syakban. Terima kasih Raja Sofia sekali lagi. Betul. Cuma saya nak pesan sikit kepada muslimah lah, terutamanya mungkin kalau ada yang puasa yang belum diganti, segerakan. Puasa yang belum diganti, segerakan. Dan peluang untuk kita bertaubat
dan kita memperbanyakkan istighfar pada Allah di bulan Syakban ini juga, supaya apa? Supaya masuk Ramadan nanti kita dah betul-betul seolah umpama kita dah bersedia sepenuhnya, dan mudah-mudahan dosa kita telah diampunkan dan tidak ada yang tertangguh. Sebab contoh puasa kita yang belum kita ganti itu perlu wajib kita ganti. Kalau solat kita dan sebagainya, kalau sampai tahap kalau contoh kita perlu bayar fidyah, kita selesaikan. Supaya bila kita buat amalan kita di bulan Ramadan nanti, amalan-amalan telah tertampung sebelum Ramadan. Masya Allah. Jadi Ustaz, kalau macam ada yang belum habis, katakanlah belum habis ganti puasa lagi kan, boleh tak kalau kita sekalikan, maksudnya kita dapatkan puasa sunat, dan masa yang sama kita gantikan juga. Maksudnya dua lah niat dalam satu puasa tu. Okey. Terima kasih Raja Sofia. Betul. Sebaiknya kita niat yang wajib dulu. Kita niat yang wajib dulu. Ganti dulu. Kemudian kita niat juga sebagai puasa sunat kita. Kita dapat 2 pahala lah. Begitu juga dengan amalan-amalan. Kalau contoh bila Syawal nanti ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Kita nak niat apa? Kita niat kita puasa ganti dulu. Sebab ganti tu wajib. Betul. Yang sunat tu sunat lah. Kita niat puasa ganti, dan sama kita niat puasa 6 hari di bulan Syawal. Ni kita cerita Syawal pula lah. Contoh. Begitu. Jadi Islam tu mudahkan kita sebenarnya atas pilihan kita lah Ustaz kan sebenarnya untuk kita nak lakukan ataupun tidak. Jadi di kesempatan ini sama-sama kita ambil peluang lah untuk kita semak semula adakah kita telah pun selamat menggantikan puasa-puasa kita yang telah lepas. Jadi kalau belum, ada masa lagi, Allah masih beri peluang pada kita untuk sama-sama kita ganti puasa dalam masa yang sama merebut peluang iaitu pahala Syakban insya-Allah. Dan Ustaz juga dengan cerita ada banyak program juga yang dilakukan oleh NGO Ustaz. Jadi mungkin boleh kongsikan untuk setakat ini apa antara perkembangan terkini. Terima kasih Raja Sofia. Alhamdulillah NGO kami terus bergerak dan berbakti kepada ummah di dalam dan di luar negara. Untuk dalam negara yang terkini, kami usaha untuk melengkapkan dana pembelian rumah prihatin. Yang rumah itu konsep dia perlindungan segera, penempatan sementara kepada semua golongan yang memerlukan, gelandangan, ibu tunggal yang baru menghadapi krisis rumah tangga yang perlu tempat sementara. Kita berikan mereka kediaman tersebut untuk didiami secara percuma. Dan yang kedua je, insya-Allah Tiada Arah Limintang, saya akan berusaha, kami berkolaborasi dengan lebih kurang 34 NGO akan ke Turki untuk bantu saudara kita. Masya Allah. Di Turki yang mereka diuji dengan gempa yang terlalu kuat dan hebat. Dan mudah-mudahan di sana nanti kita bantu mereka, Allah bantu kita saat kita memerlukan. Wallahu a'lam. Insya-Allah, moga Allah mudahkan segala urusan Ustaz dan juga tim untuk ke sana bagi membantu mereka meringankan beban mereka insya-Allah. Dan sedikit Ustaz kesimpulan untuk topik kita hari ini. Sebagai kesimpulan pada pagi ini, topik kita kemuliaan bulan Syakban, Nabi SAW mengingatkan kita amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah amalan yang istiqamah, yakni konsisten walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi justru saya nak syorkan kita buat amalan walaupun sedikit tapi istiqamah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengambil bila Allah sebut dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah melakukan kebaikan. Kita ambil peluang untuk buat kebaikan selagi kita hidup. Bila kita dah mati nanti, peluang untuk buat kebaikan dah tiada. Dan mudah-mudahan itulah yang akan menjadi bekal kita. Terima kasih kepada Raja Sofia. Itu dia. Terima kasih diucapkan kepada tetamu kita iaitu Ustaz Ahmad Abdullah Saniq selaku penceramah bebas atas perincian tersebut. Terima kasih banyak Ustaz. Sama. Dan insya-Allah sama-sama kita mengambil peluang di bulan Syakban ini untuk kita melakukan secara istiqamah walaupun sikit-sikit tetapi istiqamah, dan sama-samalah kita berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan kerana Allah masih bagi peluang selagi ada nafas, selagi itu ada peluang. Sekiranya kita telah pun meninggal dunia, hanya mengharapkan doa daripada anak-anak dan juga keluarga. Jadi sama-sama kita ambil iktibar daripada perkara itu insya-Allah. Dan